Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau dan insya-Allah kita akan meneruskan pengajian akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Dan kita sambung pada muka surat yang ke-225. Jadi sebelum itu, untuk berkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita sambung pada muka surat 225. Masih lagi dalam faedah kelebihan orang yang berilmu. Baik, iaitu pada cerita tu yang duduk penggang yang kedua tu dari atas tu, dan cerita daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Baik. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin amin Allahumma amin. Dan cerita daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, katanya, tiada aku ketahui satu afdal daripada berperang sabilillah, melainkan bahawa adalah orang yang menuntut ilmu. Maka bahawasanya afdal daripada perang sabilillah. Maka Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata bahawa dia sebut tak ada yang lebih afdal lebih daripada perang sabilillah melainkan menuntut ilmu. Jadi nak sebut ke mana menuntut ilmu itu lebih afdal dari perang sabilillah itu. Baik. Dan barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut satu bab daripada ilmu, dikeliling akan dia oleh malaikat dengan sayapnya dan berselawat atasnya segala burung pada hawa, burung yang berterbangan. Burung pada hawa tu burung yang terbang. Segala burung yang terbang dan binatang di padang, binatang di darat lah, dan ikan di dalam laut. Dan diberi pahala baginya 27 siddiqah. Ni kita sebut apa tu riwayat dalam fadail, kelebihan tu. Ya, kita dah baca sebelum ni hadis kan, hadis Nabi
berkaitan dengan apa itu kelebihan orang yang berilmu. Lebih dia belajar satu bab kan. Kerana menuntut satu bab daripada ilmu ni dikelilingi akan dia oleh malaikat dengan sayapnya dan selawat atasnya. Makna selawat atasnya tu menatang ni Allahumma salli ala Muhammad, memohon ampun. Menatang memohon ampun kepada manusia. Jadi disebut burung, segala burung yang terbang, binatang yang di darat dan ikan di dalam laut, dalam air. Mana memohon ampun dan diberi pahala baginya 27 siddiq. Baik, demikian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu kelebihan tu, antara kelebihan orang yang menuntut ilmu. Sebelum ni kita baca hadis, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi wa yu'allimu ghairahu kana khairan lahu min alfi raka'atin raka'aha. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya hendak beramal ia dengan dia dan mengajar ia akan yang lainnya, nescaya adalah ia terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat sembahyang yang dirukuknya akan dia. Jadi hak ni riwayat mari sebut keluar nak menuntut ilmu satu bab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lebih lagi daripada sembahyang 1000 rakaat. Banyak ni 1000 rakaat ni. Kan? Kita sehari-hari kita kata kalau fardu 17 rakaat, nah. Baru 17. Tambah dengan sunat lebih kurang mari sekali ganda 17 lagi lah kita kata. Baru 34, banyak-banyak pun 50 satu sehari, 50. Ni 1000. 1000 ni banyak. Rakaat 1000 rakaat ni banyak lah. Baik. Jadi kalau kata 1000 rakaat ni yang sembahyang 4 rakaat itu ada 250 kali. Kalau 4 rakaat kan 250 kali sembahyang. Kalau hak 2 rakaat 500 kali. Kalau subuh kan 2 rakaat 500 kali subuh. 4 rakaat zuhur asar Allahumma salli ala Muhammad 250 kali. Ini disebut sebagai fadilah, fadilat atau kelebihan. Jadi dalam kita membaca akan fadilah ini mudah-mudahan memberikan semangat. Tu kelebihan dia tu nak beri semangat. Jangan kita Allahumma salli ala Muhammad berkira-kira lah mana kita ambil, dan kita ambil fadilat tu dan kita kira fadilat. Tak boleh, tak perlu letih kira lah. Tak payah kira. Benar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah yang kira sudah. Tu kita beramal. Maksud kata Allahumma salli ala Muhammad, bila kita tahu ni kelebihan, kita pun beramal lah. Kan? Tahu kelebihan Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati. Tasbih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disebut 4 rangkai kata. Tersebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut kelebihan ni tasbih ni. 4 rangkai kata tu tak panjang. Kita lafaz dalam setengah minit tu, tak panjang lah. Kalau tu dalam 20 saat, 30 saat. Bahawa satu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar selepas daripada subuh lah. Kemudian Nabi balik semula Allahumma salli ala Muhammad waktu duha. Makna waktu duha kita kata laku 9 pagi macam tu. Maka dan Nabi SAW bertanya kepada isteri baginda Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Yang ketika Nabi tinggal tadi lepas subuh, Sayyidatina Juwairiyah duduk lagi. Makna duduk beribadat lagi lah, beramal lagi. Dan sehinggalah Nabi balik. Maka Nabi tanya, yang mana Allahumma salli ala Muhammad, sepanjang Sayyidatina Juwairiyah tu masa Nabi tinggal sehingga Nabi patah balik ni, Nabi sebut bahawa Nabi melafazkan 4 rangkai kata tadi tu 3 kali, menyamai amal yang dilakukan oleh Sayyidatina Juwairiyah sepanjang peninggalan. Mana sepanjang ditinggalkan patah balik.
Kalau kata baca Quran ke, berzikir ke, selawat ke, hak ni mana nak sebut fadilat dia lah. Tu hadis sahih, iaitu 3 kali subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi itu lafaz tasbih biasalah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Antara nama fadilat besar juga. Tu. Yang ni empat rangkaian kata tu sambung dengan subhanallah bihamdihi adada khalqihi, 9 Allahumma salli ala Muhammad, ciptaan Allah, khalqihi, makhluk Allah. Kan kita sebut dulu, makhluk Allah ni banyak, memang tak boleh kira. Orang pun ramai ada, kan? Orang, kemudian disebutkan apa ya, manusia, jin pula sekali ganda manusia. Adalah dia punya tu mana sekali ganda segala. Dengan malaikatnya semua banyak sungguh. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak sebut itu fadilat. Jangan mari tanya, "Oi, biar betul 3 kali lafaz yang ni banyak." Banyak sungguh. Takkanlah kalau kata Sayyidatina Juwairiyah tu baca Quran kata sejuzuk, takkan tu. Tidak, Allahumma salli ala Muhammad, kerana Allah Maha Kaya. Jangan Allahumma salli ala Muhammad, jangan tidak percayalah. Apalagi yang daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadis yang sahih. Kita kena yakin kerana Allah Maha Kaya. Kan? Allah Maha Kaya. Cukup kita sebut dalam bulan Ramadan kan satu malam tu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar mulia dia melebihi dari khairun. Khairun itu lebih mulia. Min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Malam tu lebih mulia dari 1000 bulan. Bukan 1000 malam, 1000 bulan. Mana? Tak 30 lah. 1000 tu dah 30. Kata sebulan 30 hari kan. Nak dinisbah hari lah kan. Allahumma salli ala Muhammad. 1000 dah 30,000. Satu nisbah 30,000. Biar betul-betul lah. Al-Quran. Takkan tak percaya, kena yakin. Tu. Jadi yang ni lah. Kerana Allah Maha Kaya dan Allah Maha Pengasih, penyayang, ya, khususnya kepada hamba-Nya yang beriman. Kan Ar-Rahim, Ar-Rahman, sifat pemurahnya Allah kepada makhluk semua. Orang baik, orang tu orang Islam atau yang tidak Islam, boleh hidup lah, boleh makan lah. Kemudian binatang semuanya Allah Subhanahu wa taala beri belaka, beri hidup belaka lah, beri boleh makan semua. Allah beri belaka. Tu yang kata Ar-Rahman, sifat Rahman Allah tu. Manakala sifat Ar-Rahim, penyayang khusus kepada orang yang beriman, yang disebutkan bahawa nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmah kepada orang beriman. Dengan rahmah Allah itulah orang beriman dimasukkan dalam syurga. Dengan rahmah Allah, kerana dengan kasih sayang Allah, ya, kasih sayang Allah itu pastinya diberikan kepada hamba yang taat lah, ya. Dalam erti kata memperbanyakkan amal soleh, tapi bukan dengan sebab amal soleh dia itu masuk syurga. Ya, kalaulah begitu, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang kembali kepada Islam ataupun kembali bertaubat, kemudian selepas seketika bertaubat tu mati, adakah mati dia tu ialah kerana tak ada ibadat lagi ni, kan? Lagu mana? Kerana tu kita sebut tadi, kerana dengan rahmat Allah, walaupun orang ni kata daripada bukan Islam, masuk Islam, duduk beberapa second, beberapa minit ke, serangan jantung mati, maka masuk saja Islam dia tu seperti kain putih habis tak ada apa. Walaupun tak ada ibadat lagi, semayang boleh jadi semayang pun dah tak ada lagi, cuma sempat syahadah. Masya Allah, belum semayang apa lagi,
Karena dengan rahmat Allah, orang tu masuk syurga. Tu. Maka pastinya orang yang melaksanakan amal soleh lah. Ya. Tu. Tapi kita tak boleh nak sebut dengan amal soleh kita ni kita masuk syurga dah. Karena kalaulah sekiranya kita melaksanakan amal soleh sepanjang hidup kita ni, kalau kita nak dinisbahkan dengan nikmat yang Allah beri ni, belum mampu lagi nak bayar nikmat Allah. Kita boleh hidup ni, nikmat yang Allah beri, kita boleh hidup di atas muka bumi Allah ni. Nikmat semualah, boleh makan, boleh semua. Sampai hari ni yang kita kecapi yang diberikan oleh Allah. Sebab itu kita tak boleh puasa apa tu hebat dan sebagainya, tak boleh. Kerana Allah beri belakang. Ya, kalau kita kaya, tak boleh puasa hebat dengan kaya. Kalau kita ada kekuasaan, kepimpinan, kita ketua, kita tak boleh puasa hebat. Karena semuanya Allah yang beri belakang. Ya, melalui jalan lah. Sebab itu disebut Qulillahumma malikal mulki. Tu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah malikal mulk, raja bagi sekalian raja, pemimpin bagi sekalian pemimpin. Yang hak jadi pemimpin hari ni kerana Allah berkehendak nak beri jadi pemimpin. Kan? Tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang mengangkat dia dengan kehendak Allah. Kemudian nanti satu ketika Allah nak cabut pun juga dengan kehendak Allah. Kan? Tu. Yang pastinya Allah Subhanahu wa taala lah yang beri tu. Kekuasaan tu dalam kehidupan di dunia. Jadi dia tak boleh berasa hebat. Karena bila masa saja Allah boleh tarik. Kalau kaya Allah tarik, boleh tarik sekejap je. Jadi miskin. Ada orang kaya duduk tak lama jadi muflis. Ada orang miskin duduk tak lama jadi kaya. Macam-macam tu hidup. Itu ujian, semua ujian. Orang miskin jadi kaya. Nampak, ini bukan ujian, nampak nikmat. Orang kaya jadi miskin, nampak jelas dah ujian, kan? Orang miskin jadi kaya, ujian kat mana? Nikmat lah. Memang nikmat, tapi dalam nikmat ada ujian. Masa miskin boleh jadi dia jadi ahli masjid, mari mayang berjemaah. Tapi bila kaya tak mari dah. Waliyadzubillah. Tu kata. Tu. Maknanya semuanya dalam kehidupan kita ni, walaupun kita nampak ni nikmat besar, benarlah nikmat besar. Dalam nikmat yang besar tu ada ujian. Tapi pastinya orang yang daripada kaya jatuh miskin, tu jelaslah musibah tu yang kata ujian tu. Baik. Jadi mana kita hasil sambung? Itu. Jadi segala disebutkan di sini fadilah lah, kan? Supaya kita terangsang punya macam pelik. Terangsang ni. Supaya kita apa nama tertarik lah. Terangsang ni bunyi pelik pula, kan? Menjadi penarik kepada kita nak menuntut ilmu lah. Motivasi tu. Sedap sikit motivasi. Memberi motivasi kepada kita nak menuntut ilmu. Tu. Terangsang tu dia kut lain sikit. Tapi macam perangsang kan, perangsang pun boleh lah, kan? Bukan pi perangsang tu. Tu tak idea lain. Tu. Baik, dan tersebut dalam kitab Al-Barakah bahawa Allah Ta'ala menghitung akan seorang hambanya pada hari kiamat. Jadi nanti hari kiamat ni Allah akan hisaplah semua makhluk. Baik, dalam hisap tadi ni maka disebut maka berat kejahatannya daripada kebajikannya. Bila dihisap, bila ditimbang amal, orang ni jahat dia banyak lagi daripada baik kebajikan. Orang ni timbangan amal dia berat lagi pada hak kejahatan banding kebaikan. Waliyadzubillah. Bila timbang tu kan kita nak sebut macam neraca timbangan tu hak jahat kiri, hak baik kanan je tu. Berat kok ni. Waliyadzubillah. Kalau berat kok baik, alhamdulillah. Kan? Ni disebutkan berat hak jahat. Maka disuruh dengan dia kepada neraka.
Tu yang kita sebutkan ni, kalaupun dia orang Islam tapi kerana banyak dosa dan kejahatan dia, maksiat dia, maka awal dulu dia ni masuk neraka. Kerana kejahatan tadi berat, tadi banyak. Baik, maka dituju dia kepada neraka. Baik. Maka apabila dibawanya dengan dia, maka firman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hamba-Ku dan tanyakan olehmu akan dia, adakah ia duduk pada tempat orang yang alim dalam dunia? Adakah ia duduk tempat ia duduk tu dengan orang alim? Duduk pondok, tu tempat orang alim lah, tempat orang nak cari ilmu. Contohlah duduk pondok, menempatkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Baik. Maka dijawab oleh malaikat, maka aku adakah ia duduk pada tempat orang dalam dunia, maka aku ampun akan dia dengan syafaatnya. Syafaatnya siapa? Syafaatnya orang alim. Kita sebut dulu kan, orang alim ni boleh beri syafaat kepada anak murid dia. Sebab itu kita sebutkan, sangat malang orang yang membenci orang alim. Beruntung orang yang sayangkan, dia sayang kepada orang yang alim, ulama tu. Baik. Maka bertanya Jibril akan dia, maka berkata ia tidak, ia tak duduk dengan orang alim. Dan berkata Jibril, hai Tuhanku, engkau yang terlebih mengetahui akan hal hamba-Mu. Maka firman Allah, tanyakan olehmu akan dia. Allah suruh tanya lagi, adakah ia kasih akan orang yang alim? Kasih. Adakah dia cinta, sayang kepada orang alim, orang ulama? Maka ditanya akan dia, maka berkata ia tiada, ia tak ada sayang, kita tak ada kasih. Ya, dalam ulama, ramai alim ulama ni, kita tak ada seorang pun sayang. Kita tak ada seorang pun kasih. Maka firman-Nya, tanya olehmu wahai Jibril, adakah ia duduk bersama-sama dengan orang yang alim dalam hidangan sekali, duduk makan sekali? Tu. Maka ditanyainya, maka katanya tiada, tak juga. Makan budak, makan orang alim, budak duduk semeja dengan orang koprak-koprak ya. Kalau dengan orang alim tak duduk sekali. Contohlah. Kemudian tanya olehmu, adakah namanya dan bangsanya muafakat dengan orang alim? Ini dari sudut kita sebutkan nasab lah kan? Sebagai disebutkan keberkatan itulah. Maka jika muafakat namanya atau bangsanya dengan orang yang alim, aku ampun akan dia. Ni maksudnya pada nasab tadi ni, pada nama bangsa tadi, mana kata dari sudut nasab, mestilah pertama syarat dia Islam lah. Tu. Kalau tak Islam tak boleh, tak ada. Syafaat mana pun tak dapat. Apa syafaat tak dapat kalau bukan Islam. Yang dapat syafaat ni dalam kategori tadi. Hak mana? Hak yang banyak jahat daripada baik. Islam, orang Islam tapi timbang banyak jahat daripada baik. Kalau banyak baik daripada jahat, tak apa, lulus. Dia kata lulus. Banyak jahat daripada baik, yang ni kena masuk neraka dulu. Maka orang ni memerlukan syafaat. Tu. Baik. Nanti yang banyak beri syafaat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemberi syafaat yang lain lah, termasuk para alim ulama, termasuk Al-Quran, ya, orang yang mati syahid, dan lain-lain. Baik. Adakah kemudian nama muafaqah tak ada? Maka dijawab tak ada. Kalaulah muafaqah ni muafaqah lah, maksudnya sama. Aku akan pun dia. Maka ditanyanya, maka tiada muafaqah dengan dia, tak sama juga. Maka firman-Nya, hai Jibril, ambil olehmu akan dia dengan tangannya dan masukkan olehmu akan dia ke dalam syurga. Tadi semua tak muafaqah belaka, tiada ada muafaqah. Maka disebutkan, maka bahawasanya adalah ia kasih akan seorang lelaki. Tadi dia tanya dia sayang, ada kasih tak kepada orang alim? Tak ada. Tapi ini dia kasih kepada lelaki, yang lelaki itu kasih kepada orang alim melalui perantara.
Sampai gitulah maksudnya nak sebut kelebihan tu. Kelebihan orang yang alim, ulama tu, orang berilmu tu. Ulama lah. Kenapa ayat mari sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah iaitu dalam kalangan hamba yang ulama. Karena al-ulama ni dia kena Allah. Baik. Kemudian dia kasih akan seorang lelaki dan lelaki itu kasih ia akan orang yang alim. Melalui perantara lah tu. Maka aku ampun akan dia dengan berkatnya ni, barakah tu, keberkatan, mengambil keberkatan tu. Kerana ada keberkatan. Sebab itu kalau kita baca ada hadis sebut kita tak boleh ambil keberkatan ataupun kita nak memanfaatkan Allahumma salli ala Muhammad pada satu-satu tempat yang Allah turunkan azab. Contoh apa yang Allah turun azab kepada kaum Ad, ya, hari ribut taufan, kaum Samud, ya. Maka hak kawasan yang diazab tu tidak boleh kita mengambil manfaat. Kerana tempat diazab. Sehingga kan Nabi SAW melarang sahabat nak ambil, ya, maksudnya nak ambil air sebenarnya. Tapi kerana tadi, ya, kerana tak ada berkat lah, tak ada keberkatan. Walaupun boleh jadi tanah situ tu ada, bila dikaji tu ada kebaikan dah. Tanah tu hak boleh kulit kita hak muka perempuan. Oh licin, habis jawab, habis hilang. Bukan cakap jawab, jaga hilang habis ni. Licin. Kemudian orang kata bagus ni. Tu tak boleh. Kerana tadi ya, melainkan hak ada keberkatan lah. Kerana takut nanti bila demikian diambil, ya, kerana manfaat tu daripada tempat yang tak molek. Tak boleh ambil berkat. Dia boleh ambil berkat daripada hak molek, hak berkat. Tu. Ambil keberkatan tadi. Kerana dilarang tadi tu kerana dikhawatiri takut orang menjadikan tempat yang azab tu sepatutnya jadi pengajaran, orang takut. Kemudian orang ambil buat apa semua. Jadi nampak macam di situ, dengan azab ni mari ada kelebihan dah. Itu tak boleh nak memanfaatkan. Kalau lalu pun kawasan yang diazab tu kena cepat-cepat. Kita tak boleh singgah, tak boleh nak tidur, nak foyo-foyo, tak boleh. Tuan kalau nak ziarah kalau tempat nak tengok calon hati. Baik, itu ada perbezaan pandangan lah. Ada pandangan kata pun tak boleh. Kenapa kita nak pergi ziarah kan? Pergi ziarah yang tempat-tempat yang ada keberkatan, maka bersama kita dapat keberkatan. Tempat-tempat yang tertentu keberkatan dia, kemudian tempat yang ialah istijabah doa, mustajab doa. Tapi ada pandangan kata haru, sebab apa? Dengan kita tengok tu Allah SWT memberikan pengajaran dan kita takut. Mana tu ada pandangan lah, ada kita sebut perbezaan pandangan. Ada kan bawa yang bawa travel kan pergi ke tempat-tempat ni. Cuma kata walaupun haru tadi tu janganlah kita macam bersukaria lah di situ. Pergi sebagai nak mengambil pengajaran saja. Pergi tengok tempat, ambil pengajaran saja. Kemudian tidak Nabi larang tu kita nak ambil memanfaatkan. Ya, boleh jadi tanah kalau kita dengar tanah kawasan tu ada kebaikan lah tertentu. Contoh. Tak boleh lah, tak boleh dimanfaatkan. Sebab itu dari sudut nak ziarah tadi ni masih lagi ada pandangan yang kata harus boleh dan sebagai nak beri pengajaran lah kan. Tempat yang diazab tu jelas yang diazab lah, ya. Yang disebut dalam Quran lah. Jangan pula kata kita tak boleh pergi sebut nama tu Aceh tsunami kan. Tu bazar tu benar lah.
Kerana kita tak boleh menghukumkan sebagai azab, kerana tak ada datang warid. Kalau kata tadi, warid jelas daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW yang kata larangan-larangan tu tempat yang diazab. Confirm itu azab Allah kerana keingkaran mereka kepada dakwah para anbiya yang diutuskan kepada mereka. Jelas. Jadi tak boleh lah, tak boleh nak ambil manfaat, tak boleh nak pergi setakat ziarah nak tengok sebagai pengajaran kepada kita tu. Ada pandangan kata harus, ada pandangan kata tak boleh. Bukan tak boleh apa kan tadi sebut apa pasal apa nak pergi tempat tu, pergi tempat lain hak yang ada keberkatan kan. Pergilah umrah kan. Pergilah Makkah, Madinah, Palestin, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, 3 masjid tu. Contohlah pandangan-pandangan tu kerana ialah bila dalam pandangan ni kita tahu ni betul juga. Pasal meletakkan aulawiyah lebih utama. Kerana hak sini keberkatannya, semayang di sini berapa kali ganda. Tu betul lah. Pandangan ni kata harus dari sudut kalau nak pergi tengok dalam erti kata nak ambil pengajaran ibrah daripada peristiwa-peristiwa lalu. Di sinilah tempat kaum Ad di azab contoh. Mana masing-masing ada kita sebut pandangan dia tu kita tak boleh nafilah. Oh ni pandangan tak betul. Oh ni pandangan betul tak betul. Masing-masing ada kita sebutkan dalil dia lah. Tu. Baik. Jadi nak pergi ziarah pergi tak ada jadi masalah. Duit banyak pergilah mana satu dunia kan. Nak pergi Amerika boleh, nak pergi Australia boleh, tak ada jadi masalah. Cuma yang kita mari tanya, nak pergilah. Mari tanya mana lebih utama, kita jawab umrah lah, haji lah yang wajib, umrah. Makkah, Madinah. Kemudian satu lagi Palestin lah, 3 masjid yang sunat untuk ziarah. 3 masjid ni yang sunat ziarah. Masjid lain tak sunat ziarah. Nak pergi ya, tak ada jadi masalah. Masjid Terapung, Terengganu contoh, pergilah. Kan kita kata cuma sunat nak pergi ziarah tu tak ada sunat dia. Tak ada sunat, bukan sunat lah. Haruslah boleh nak pergi jalan kan. Cuma semayang dalam masjid tu sunatlah berjemaah. Masjid mana pun, bukan masjid tu ya. Nampak? Jadi maksud kata hak sunat ziarah ni hak ziarah kita nak musafir berjalan. Sunat tu 3 buah masjid ya. Tu masjid tadi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjid lain pasal apa dak sunat masjid? Iyalah masjid tempatmu pun ada masjid. Kita jawablah gitulah. Kan? Tempatmu, qaryahmu pun ada masjid. Pasal apa mu nak pergi jauh tu? Hak depan rumahmu pun ada. Gitulah. Lepas tu kita kata dari sudut nak pergi ziarah tu tak sunat harus mana boleh, tak jadi salah. Tak jadi salah nak pergi lawak. Nak pergi ziarah nak tengok depan mata ni Masjid Terapung, mana Terapung contoh. Kan tak jadi masalah. Macam tadilah. Kan? Tempat azab nak tengok lagu mana, keadaan dia, betul dia ke mana. Tak ada jadi masalah, tak ada jadi salah lah. Yang dilarang tu mengambil manfaat daripada dia. Nak pergi tengok, cuma jangan lama di situlah. Sehingga kan disebutkan bahawa Nabi lalu ke tempat di azab, Nabi cepat-cepat. Nak sebut supaya tidak berlama-lamaan di tempat tu. Bukan kata tak boleh lah, kerana kita nak berjalan tu. Baik. Jadi kita mana tadi? Apa tu ambil keberkatan tadi. Jadi tidak menjadi masalah untuk mengambil keberkatan daripada yang dapat keberkatan itulah. Tabarruk yang disebut tabarruk. Okey, dan riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a masabihul ardi." Ya Abu Hurairah, ama tara an-nujuma fis sama'? Faqultu na'am. Faqala hakadha ahlus sama'i yarawna al-ardha fayanzuruna al-ulama'a fiha kan-nujum. Fa idza mata al-'alimu kan-nujumi idza afalat. Maksudnya bahawasanya segala orang yang alim itu seperti pelita bagi isi bumi.
Orang alim tu pelita bumi. Hai Abu Hurairah, tiadakah engkau lihat akan bintang pada langit? Nabi tanya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, ama tara nujuma fis sama? Tidakkah kamu melihat bintang di langit? Maka Abu Hurairah jawab, faqultu na'am, ya, bahkan. Faqala hakadha ahlus sama'i yarawna al-ardha. Maka sabda Nabi, demikianlah isi langit melihat ia akan isi bumi. Fayanzuruna al-ulama'a fiha kan nujum. Maka melihat mereka itu akan ulama padanya seperti bintang. Fa idza mata al-alim kan nujum idza afalat. Maka bila mati orang yang alim adalah seperti bintang apabila ghaib ia, yakni jatuh ia, maka kelam tiada nyata lagi. Mana ghaib, bintang-bintang apa berkelipan di langit tu, seperti disebutkan seperti orang alim. Maka bila Allah Subhanahu wa taala mematikan orang alim, maka disebut berkelipan tadi satu hilang ghaib tadi sampai habis semua. Habislah yang kata yang menerangi bintang tadi ni menerangi alam, menerangi bumi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatil anbiya'i ahlul ilmi. Artinya yang terlebih hampir manusia daripada pangkat anbiya itu iaitulah ahlul ilmu, ahlul ilmi, ahli, orang ahli ilmu, ulama lah, alim, orang alim. Mana disebut yang terlebih hampir darjat dengan anbiya, dengan nabi, iaitulah golongan ulama. Itu hadis sebut al-ulama warasatul anbiya. Alim ulama ni pewaris nabi. Itu. Maka pastinya ulama ni iaitulah yang kategorinya apa tu, alim lah, alim dalam kepakaran dalam bidang kita sebut ukhrawi lah, agama, urusan agama. Tu. Kalau kata kadang, tapi kita tak sebut dah ulama, kita tak sebut orang ni pakar dalam bidang apa, hak dunia, muhandis apa tu, engineer, kita sebut dia ulama dah. Dah kan, ulama ni khusus kepada ahli dalam apa tu agama lah, urusan akhirat, ukhrawi kan? Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, fiqh kan, dalam bab akhlak, semua tu apa tu dia tergolong dalam golongan faqih dan alim bagi ilmu-ilmu khusus ilmu agama tu. Tapi kalaulah dalam ilmu dunia pun dia dapat sama, masya-Allah tabarakallah, lagi hebat. Kerana orang ni yang disebut tadi menerangi tadi tu, kerana apa? Kerana orang ni lah yang akan melalui jalan dia lah orang dapat ilmu agama. Nak keluar daripada kejahilan, dia nak dapat semayang dengan betul daripada ulama, nak dapat melaksanakan ibadah dengan betul daripada ulama ni. Bukan daripada engineer, bukan daripada doktor. Kalau engineer hak nak buat dia punya bidang dia tu. Kalau doktor perubatan, hak doktor perubatan kan, dalam bidang perubatan, demikianlah dia ada bidang-bidang dia. Baik. Jadi nak sebutkan di sini bahawa pangkat dekat dengan Nabi iaitu al-ulama. Baik, itu disebut tadi ulama iaitulah khusus dalam bidang agama, kepakaran ataupun disebut kefaqihan dalam bidang agama. Bila ada masalah, tanya dia, dia perlu jawab kan. Itu ulama. Masalah ni, masalah tu, masalah ni, bagi tanya dia, dia boleh jawab. Paling itu pun kalaulah ni disebut sebagai ijtihad, ataupun fatwa. Golongan mufti disebut fatwa kan. Hari ni fatwa lah ni, penjarakan saf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi ya? Yang ni lah berkaitan dengan urusan agama ni, semayang. Kalau masih ada lagi petikai kan, kenapa Nabi tak pernah jarak, Nabi suruh, Nabi tak pernah Nabi bila jadi imam, Nabi akan suruh merapatkan saf dulu.
Kita pun suruh samakan sah, tak rapat jelah. Samakan. Sama, lurus. Kerana hak dalam pandemik ni begitu, kerana kita diarahkan kan. Hak tu fatwa tu. Ya. Melalui kita sebut ijtihad lah para ulama ni. Sepakat para ulama dalam nak membendung pandemik ni, ya, kerana salah satu jalan iaitulah penjarakan tu. Dengan jarak kita sebut apa tu, peratusan untuk berjangkit tu rendah. Kalau rapat bersentuh lagilah kan. Kalau ikut arahan untuk merapatkan sah tu bersentuh ni, sentuh kaki, sentuh bahu kan. Kemudian hak taklif salam, semua tu kerana nak jaga tu daripada apa tu merebaknya COVID-19. Kerana ia penyakit berjangkit yang disebut sebagai wabak tu kan, pandemik. Wabak daripada bahasa Arab, pandemik bahasa Melayu, English daripada bahasa Inggeris orang putih, pandemik. Wabak ni bahasa Arab dimelayukan kan. Minal waba wal bala kan, wal fahsya wal munkar. Wabak. Kita banyak cakap bahasa Arab. Ikhlas kan. Banyak assalamualaikum tu bahasa Arab. Jangan pula kata payah bahasa Arab ni. Kita banyak cakap bahasa Arab ni. Ada sebut wabak pun bahasa Arab kan. Wabak dengan pandemik lah ni banyak guna pandemik. Sedap sebut pun pandemik kan. Tapi wabak tu daripada lafaz apa bahasa Arab. Mana bahasa Arab dimelayukan banyak. Kalimah-kalimah Arab dimelayukan. Demikian jugalah kalimah-kalimah orang putih dimelayukan. Cuma kita bahasa Melayu tu dimelayukan dia, ambil dia asal dia kan. Ambil dia punya ni. Sebut pun mari sebut cara dia lah kan. Tu bahasa. Kalau Indonesia dia ambil tu dia ubah sebutan. Kan? Metod. Kalau dia bukan ke metod. Kalau Indonesia metode. Dia nak suruh bunyi lain. Mari tukar ke bahasa dia. Dia nak bunyi bahasa dia. Dia tak mau bunyi bahasa asing. Tapi kalau hak Arab tu okeylah kan. Nak sebut tekan nak tukar mari dia jadi tak cantik pula lah. Baik. Jadi ada beberapa banyak lagi hadis yang menunjukkan atas kelebihan ahli ilm itu. Apa barang yang tersebut itu memadalah bagi orang yang cerdik. Musannif kata memadalah bagi orang cerdik. Ada tadi hak dia bawa mari. Hak kali lepas hak sebelum ni kita baca dah, tambah amalan ni. Cukup dah bagi orang cerdik. Kalau tu ikut hari tak cerdik lah gitu. Wallahu a'lam. Tapi kita dah baca dah kan, banyak tu. Nak sebut bahawa kelebihan orang berilmu tu, alim tu. Baik. Jadi panjang lagi ni. Dan kata musannif id ma'nal uluhiyyati istighna'ul ilah. Yang ini dia nak sebenarnya dia Allah SWT daripada yang kita baca dulu ni, kelebihan kalimah tauhid tu, matan dia waktu bait tu tak habis lagi huraian dia. Dalam dia hurai tadi ni, mari cerita bab orang ilmu, marilah kelebihan orang berilmu, kemudian dia ulang balik, dia sambung pula. Iaitu pada muka surat 218 tu kan, kelebihan kalimah tauhid tu, matan tu panjang tu. Dia mari sebut id ma'nal uluhiyyati istighna'ul ilah. Mari nak cerita balik kalimah la ilaha illallah. Tu. Ini siapa habis muka surat 230 tu. Baik. Jadi kita dah baru semuka setengah. Jadi dah pukul 9 dekat dah. Jadi kita hari ni nak sambung balik kepada huraian dalam kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Kalimah yang afdal di lafaz, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni. Ya. Nanti kita akan sambunglah yang ni pada pertemuan yang akan datang. Pasal dia kita sebutkan dia terputuslah dengan hak kita bicara ni. Pasal dia apa kita nak sebut
nak urai balik, ya, sambung balik dalam hak uraian yang dulu berhenti di situ. Biasalah kan dalam menulis ni, mengarang ni kan, dia mari macam cakap jugalah. Dia mari sebut orang ilmu. Mari cerita berilmu. Demikian juga dia mari cerita orang berilmu, kelebihan berilmu, dia mari cerita dulu. Kemudian masuk balik. Itu. Macam orang bagi kuliah, bagi ceramah. Lepas tu mari nak cerita apa ni. Mari dulu cerita ni tu. Lepas tu patah balik semula. Gitu. Gitulah. Tu. Tak salah, pasal masing-masing ada dia punya ni kan. Bila mari cerita, kita dapat gini kelebihan orang berilmu. Mari patah balik ya. Kembali semula kepada hak dulu, iaitulah berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah, kelebihan kalimah tauhid. Kerana tak habis lagi perbahasan dia, perbincangan dia kalimah la ilaha illallah tu. Panjang tu kan. Matan tu pada muka surat 218 tu 4 baris tu, tapi dalam nampak pendek, tapi bila diurai jadi panjanglah. Sementara pula dalam ini kerana kita nak kupas sikit pada lafzul jalalah, kalimah Allah. Ya, yang dibenarkan penggunaan kepada penganut agama lain kan. Kerana dia akan menimbulkan, kita sebutkan, fitnah dan juga di zaman fitnah akhir zaman lah kan? Di akhir zaman. Ya. Kerana mari satu gambar dia share kerana bila penggunaan lafaz Allah kan, Allah mempunyai anak, itu kan. Jadi boleh menimbulkan, kita sebutkan inilah, fitnah kepada Islam tu satu. Kemudian Allah Muhammad menimbulkan kecelaruan tu. Ya, lebih lagi kepada anak-anak muda kita yang inilah, ya, yang lemah iman. Kita sebut dulu ada hamba Allah yang ugut nak tubik daripada Islam, nak keluar Islam. Ni lagi ya kan. Sepatutnya kita sebut tu, dia adalah, kita kena jagalah. Ya, kerana dia adalah, ialah kalau kita tengok pun pada agama lain tu, dia tidak menggunakan lafaz tu dalam kitab-kitab. Kalau umpamanya dalam kitab Bible kan, dia sebut God, menggunakan kalimah ataupun lafaz God, Tuhan lah. Tak apa, nanti kita akan sambung perbincangan dia dalam pertemuan yang akan datang. Dan kata musannif idmaknal uluhiyyati istighna'ul ilah. Itu. Baik. Jadi pertemuan akan datang Ramadan dah lagi kan? Ada dan sekali lagi. Dan sekali lagi insya-Allah, dan sekali lagi kita akan kupas ni berkaitan dengan lafaz la ilaha illallah. Tu. Ya, sebab itu kita sebutkan tadi, kita sedih dengan keputusan penggunaan kalimah Allah, ya, dibenarkan kepada agama lain. Nanti kita akan kupas pada pertemuan yang akan datang, sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebelum kita tangguh, kau ada pun nak tanya soalan ke muskilan, dipersilakan. Ya. Amal. Okey. Kalau kita